الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Ziyad bin Hubayb radhiyallahu anhu qala li Umar bin Khattab hal ta'rifu ma yuridu al-Islam qala qultu la qala Umar yahmiluhu bizallat al-ulama وجلال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين أو كما قال هذا الصحيح رواية Imam Ad-Darimi daripada Ziyad bin Hubayb radhiyallahu anhu, kata dia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata kepada dia, kata Sayyidina Umar, hal ta'rifu ma yu'limul Islam? Sayyidina Umar tanya kepada Ziyad bin Hubayb, kamu tahu apa yang menyebabkan Islam itu runtuh? Islam boleh runtuh. Sayyidina Umar tanya, kamu tahu apa yang boleh menyebabkan Islam runtuh? Kata dia, dan aku tak tahu. Kata Sayyidina Umar, yahdimuhu zallat ulama. Sayyidina Umar kata, yang pertama, Islam boleh runtuh kerana kegelinciran ataupun kerana kesalahan ulama. Islam boleh hidup apabila ada ulama hidup. Satu. Yang kedua, kata Sayyidina Umar, wajidadul munafiq bil kitab. Islam boleh hidup, Islam boleh hidup apabila orang-orang munafik berdebat tentang Quran. Orang yang tak baca Quran bercakap pandai pada Quran. Yang ketiga, wa hukmul a'immatil mudhillin. Kata Sayyidina Umar, apabila pemerintah ataupun imam-imam itu menyesatkan. Hadis itu hadis sahih, riwayat Ad-Darimi tentang hadis ini. Dia panggil hadis mauquf. Hadis mauquf maksudnya dia terhenti kepada sahabat, tidak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia duduk di dalam kategori sahih. Kita sudah. Apabila Umar Al-Khattab kata Islam yang kita tengok hari ini boleh runtuh dengan tiga sebab. Yang pertama, dengan sebab kesadaran ulama, dengan sebab orang alim ulama sendiri tergelincir buat salah, maka orang Islam salah, maka Islam runtuh. Kita ini nanti dalam rujukan kita ataupun panduan kita ulama.
Nabi tak. Sebab Nabi kata ulama warasatul anbiya. Ulama dia pewaris Nabi. Bagi kita generasi yang kemudian ini tidak ada ulama yang ada, tidak ada Nabi yang ada ulama. Maka kita ikut ulama. Kalau ulama buat hilang, kita terima. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata dia, ayuhan nas, man 'alima syai'an falyaqul bihi wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Fa inna min al-'ilm an taqula lima la ta'lam Allahu a'lam. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata, ya ayuhan nas, wahai manusia, man 'alima syai'an falyaqul bihi. Siapa ada ilmu tentang satu benda, cakap. Dia kata Abdullah bin Mas'ud, salah satu orang sahabat Nabi yang ikut kenal, dan dia adalah orang yang banyak mentafsirkan ayat-ayat Quran. Dia kata, man 'alima syai'an, siapa ada ilmu tentang satu benda, falyaqul bihi, cakap. Wa man la ya'lam falyaqul Allahu a'lam. Tapi siapa yang tak ada ilmu, tak ngerti, sebenarnya tak tahu, katalah Allahu a'lam. Nampak? Ini ada. Tak mesti bila orang tanya kita dan kita tak tahu jawab, kita nak kena rumus jawab juga. Bukan cakap tak mesti, bahkan tak mesti. Maka Abdullah bin Mas'ud dia kata, wa man la ya'lam, siapa yang tak ngerti, siapa yang tak tahu tentang benda yang orang tanya, dia pun Allahu a'lam. Jawab kata Allahu a'lam, ataupun dalam umpatan komputer kita kata wallahu a'lam sama. Kita tak tahu, kita kata wallahu a'lam. Janganlah salah juga, jangan. Fa inna min al-'ilmi, kata Abdullah bin Mas'ud, dia kata maka sesungguhnya dianggap ilmu an taqula bima la ta'lam Allahu a'lam. Apabila satu orang yang tak ngerti, yang tak tahu, dia kata Allahu a'lam, dia berilmu. Bukan dia tak ngerti, dia gagah jawab juga ada berilmu juga. Tapi kalau dia tak ngerti, dia kata Allahu a'lam, itu berilmu. Orang yang berilmu, dia tak akan berani bercakap masalah dia cakap. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Salah seorang rawi dalam ilmu hadis, namanya Abdul Rahman bin Ahmad bin Abi Layla. Kita tunggu dalam kitab, dia tak keluar nama, dia keluar Ibnu Abi Layla. Dia di antara rawi di dalam hadis. Dia pernah cerita, kata Ibnu Abi Layla, dia kata aku berjumpa dengan 120 orang sahabat Nabi daripada kalangan orang Ansar. Kerana aku nak tanya mereka tentang satu masalah. Tapi yang aku jumpa, dia kata satu orang bila aku tanya, dia kata ambil tanya orang ni. Aku jumpa orang tu, dia kata ambil tanya orang ni. Aku jumpa orang tu, dia kata ambil tanya orang ni. Akhirnya dia kata aku tanya 120 orang. Dan orang yang bukan 120 itu adalah orang yang mula aku tanya tadi. Sahabat Nabi yang hidup zaman Nabi, yang masuk Islam, yang mengambil ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang main tanya dia satu soalan yang dia tak tahu, dia tak berani jawab, dia kata cuba tanya kawan. Tanya kawan tu, dia pun tak tahu, dia kata cuba tanya kawan. Dia tunjuk. Orang yang 120, dia jumpa balik orang yang pertama tadi. Apa yang Ibnu Abi Layla nak beritahu ialah bukan para sahabat Nabi ini jahil.
Tapi para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, mereka orang yang berilmu. Mereka tahu nak jawab soalan ini bukan setakat nak abang halal haram. Mereka tahu nak jawab soalan ini bukan setakat nak abang apa atau batal. Tapi mereka tahu kesan daripada jawapan mereka itu melibatkan dosa dan pahala, melibatkan surga dan neraka. Dia takut pokok ada jawapan hadiah itu tak tepat, tak betul. Orang pegang yang itu, orang yang aman, orang berdosa, orang melakukan neraka. Dia takut yang itu. Maka para sahabat Nabi daripada kalangan Ansar begitu berhati-hati bila orang tanya mereka tak pasti dia tak jawab daripada buat tanya orang ini. Tak pasti tak jawab buat tanya orang ini. Sahabat 20 orang sahabat Nabi daripada kalangan Ansar akhirnya tak berani jawab soalan yang ditanya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, Imam Al-Maliki yang dipanggil dia Imam Madinah, yang kita baca di Al-Lutuf fi alim Al-Madinah, cerita tentang orang alim di Madinah. Orang yang paling alim di Madinah ialah para sahabat Nabi. Selepas itu sahabat Nabi di kalangan tabi'in, Imam Malik adalah orang yang dianggap sebagai paling alim di Madinah. Dia pernah ditanya 50 soalan, 50 soalan dia tak jawab. Kata Imam Malik, dia kata apa? Dia kata sebelum kamu nak jawab satu soalan, dia kata kamu fikirkan balik di mana kamu hidup, di syurga ataupun di neraka. Ini ulama. Ini ulama. Benar dia tahu, dia jawab. Benar dia tak pasti, dia tak tahu dia. Maka Nabi SAW pesan sangat-sangat benar kepada kita supaya jangan terburu-buru di dalam doa dan memberi takwa. Maka Umar tetap pesan. Umar kata Islam rosak apabila ada ulama yang buat salah, ulama yang tergelincir, hilaf dia beri fatwa, hilaf masyarakat seluruhnya. Yang kedua kata Sayyidina Umar, wa idadul munafiq bil kitab, apabila orang munafik, orang yang tak sesuai dan tidak berdebat tentang Quran. Dan sebuah hadis riwayat daripada Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Quran bi ghairi ilmi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Atau kama qala, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa bercakap tentang Quran tanpa ilmu, siapa yang rasanya pandai tentang Quran, dia bercakap tentang Quran sedangkan dia tidak cukup ilmu, dia terbawa maq'adahu minan nar, tempat dia yang neraka. Jangan tunjuk pandai. Tak ada guna kita tunjuk pandai kalau sekiranya tunjuk pandai itu membinasakan kita dan membinasakan orang. Tak guna tunjuk pandai. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala fil Quran bi ra'yi fa asaba faqad akhta. Atau kama qala, hadis riwayat Imam Al-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, siapa yang bercakap tentang Quran, siapa yang cuba nak tafsirkan Quran di ra'yi, pakai ingat hati dia, pakai tindakan kepala dia, dia baca ayat, dia agak-agak, dia beritahu. Barang siapa yang tafsir Quran dengan tindakan hati, dengan agak-agak, bukan dengan ilmu yang diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun bukan dengan ilmu yang diambil daripada ijma' as-sahabah, dia tidak ambil benda daripada ilmu yang sahih, dia tidak cakap pandai. Fa asaba, tiba-tiba dia kata berbenturan dengan betul. Bukan salah, betul. Dia tafsir satu ayat, tafsir itu berdasarkan ingat-ingat dia, tiba-tiba tafsir itu betul.
betul macam mana yang Nabi mahu. Faqad akhta. Nabi kata dia salah. Pasal apa? Pakai asas tafsiran dia, pakai akal, pakai ingat-ingat sendiri. Tuan, ini disiplin ilmu agama. Ini disiplin ilmu agama. Tidak bermakna kita ada hafal ayat Quran berapa kosong, tidak bermakna kita ada hafal berapa hadis Nabi, kita boleh cakapkan tentang agama. Tidak begitu. Sebaliknya, cakap agama ini dia ada ikatan, disiplin yang tertentu, yang disiplin ini dipatuhi oleh ulama-ulama. Pasal apa? Pasal Nabi SAW pesan benda ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qatadah salah seorang daripada ulama tafsir. Tuan buka kitab-kitab besar-besar dia akan main waqala Qatadah. Dia waqala menjadi ini nama ulama-ulama tafsir. Dia tak tafsir Quran itu tentang mereka. Qatadah dia kata apa? Dia kata ma fil Quran ayat illa waqad sami'tu biha bi syai'in Qatadah. Dia ulama tafsir. Dia kata ma fil Quran ayat, tidak ada dalam Quran itu satu ayat pun illa waqad sami'tu biha bi syai'in, melainkan ayat itu aku sungguh-sungguh dan dengar dan aku ambil daripada imam-imam yang ada sanadnya. Dia nak tulis tafsir ayat Quran itu, dia nak tulis tafsir yang kita baca hari itu, dia nak tulis itu, dia kata tidak ada satu ayat pun dalam Quran yang ada 6,000 ayat ini yang aku tafsir itu apa itu. Melainkan aku tafsir itu adalah berdasarkan kepada apa yang aku dengar dan aku ambil daripada imam-imam besar yang hari ini ada sanad yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia kata waqala Qatadah, bukan bermakna Qatadah kata. Qatadah itu dia pun, dia petik daripada apa yang dia dengar daripada imam-imam besar yang imam-imam itu ambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang ketiga, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, yang ketiga, benda yang boleh merosakkan agama ini ialah wa hukmul a'immatil mudhillin. Pemerintah yang menyesatkan jahanam. Agama rosak apabila orang yang memerintah negeri itu orang yang tak sejalan. Agama lingkup apabila orang yang memerintah negeri itu orang yang tidak ikut jalan agama. Dia ikut beraja di mana bersorban di hati. Dia ikut, dia nak apa dia buat, melingkup agama. Dia bagi lesen nak menghalalkan diri. Itu benda salah. Yang Quran terang beritahu dirinya haram. Bagi lesen pun tak halal dia. Bahkan dengan memberi lesen itu kita legalkan diri itu. Kalau orang main tak boleh katakan. Perbuatan itu bukan saja hilang, bahkan dia boleh membawa kepada menyesatkan orang lain. Sayyidina Umar Allah sedang beritahu benda ni, wa hukmul a'immatil mudhillin. Apabila pemerintah ini buat benda yang menyesatkan orang, melingkup agama, dia kata. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Thawban radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. قال الثوبان وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق الظاهرين لا يضرهم من يخذلهم حتى يأتي أمر الله أو كما قال hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi. Daripada Thawban radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya innama akhafu ala ummati a'immatal mudhillin. Nabi kata sesungguhnya benda aku takut, sehati-hati takut kepada umat aku yang aku tinggal hidup ini,
ialah apabila umat aku diperintah oleh pemerintah yang menjelaskan. Nabi kata 1400 tahun dulu, 1400 tahun dulu, Nabi kata inna akhafu, sesungguhnya benar aku paling takut bila aku tak ada hidup ni, umat aku diperintah oleh golongan yang menyesatkan. Aku takut benar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati 'ala al-zahiri. Nabi kata tapi apa? Akan senantiasa ada satu kumpulan daripada umat aku yang mereka ni berdiri di atas kebenaran. Walaupun pada masa itu pemerintah jahat, walaupun pada masa itu pemerintah ni nak buat berkelek-kelek, benda haram boleh jadi halal, apa macam-macam, tapi Nabi kata sentiasa akan ada satu qaifah, sentiasa akan ada satu kumpulan, satu puak yang mereka ni adalah hak, sentiasa duduk atas kebenaran. Kalau pemerintah tak sesuai, dia kata buat, dia kata tak. Kalau pemerintah suruh buat benda salah, dia kata salah. Kalau pemerintah hilang, dia kata hilang. Sentiasa akan ada di kalangan umat aku satu kumpulan manusia yang mereka yang adalah hak. Nabi kata, dia duduk atas kebenaran. Zahiri, mereka akan sentiasa menang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menang ini maksudnya apa? Selagi mana kita tu akan jalan Islam, kita menang. Menang dalam Islam tidak diukur, tidak dikira dari segi sokong ramai tak. Kalau kita nak besar yang Islam semua 10 orang dia sokong kita, kita menang. Walaupun 10,000 tak mau kita menang. Islam dia kira jemput, dia kira kita boleh berdiri atas kebenaran, kita menang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata akan sentiasa ada satu kumpulan orang yang dia berdiri di atas kebenaran dan dia perlu tidak menang. Nabi kata la yadurruhum man yamduluhum hatta ya'tiya amrullah. Dan golongan yang berdiri di atas kebenaran ini, orang-orang yang meninggal mereka, yang tak mau join dengan mereka, tak boleh memudaratkan mereka. Dia kata Allah haram, judi haram. Dia kata yang Tuhan sudah kata apa? Bagi aku Allah ni haram, judi ni haram. Dia tetap dengan pendiriannya. Dia menang. Nabi kata. Walaupun golongan yang sombong yang setuju supaya benda ini dibenarkan, dihalalkan, diakuan, ramai sekalipun, mereka yang berdiri atas kebenaran tidak mudarat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau kita tengok pada sejarah, kita ribat pada sejarah, apa yang jadi kepada Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, yang hari ini sebahagian besar daripada dunia Islam ikut mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah, dia menghadapi pemerintah yang jahat pada zaman dia, iaitu Yazid bin Amir yang menjadi governor di Iraq pada masa itu. Governor pada zaman dia itu nama Yazid bin Amir. Governor panggil Imam Abu Hanifah, suruh Imam Abu Hanifah terima jawatan menjadi hakim di Kufah. Governor kata dekat dia, Tuan Imam, saya mau Tuan Imam jadi hakim di Kufah. Duk bawah jajahan makhluk di akhirat. Kufah tu dah lebih. Imam Abu Hanifah kata, aku tak layak jadi wali. Governor pada masa itu Yazid bin Amir, dia kata dekat Imam Abu Hanifah, dia kata kalau Tuan Imam tak layak, tak ada orang lain layak. Imam Abu Hanifah kata, aku tak layak, maka aku tak boleh terima. Dia tahu dah masalah. Kalau dia terima jawapan pun dia tak boleh buat apa. Dia kena ikut kawan punya mana. Selebih baik dia tolak. Selebih dia tolak terima jawapan itu. Kalau dia terima, dia mesti kapit terus dia. Dia bercakap benar tak boleh. Dia nak bercakap bohong, dia nak salah. Lah dia aku dulu bulan, aku tak mau jawapan-jawapan.
Gubernur pasukan dia, kalau dia terima, dia kata tak mau, maka dia disumbat ke penjara. Imam Abu Hanifah disebat 10 orang satu hari. Sehari 10 sembatan. Sebelah hari dia kena sebat 110 orang saja belakang. Ketika itu Imam Abu Hanifah umur 50 tahun. Tua. 50 kena sehari 10 sebelah hari. 110 sebat kena belakang. Dia panggil mak dia, tak mak dia jumpa dia dalam perjalanan. Mak dia kata dia terima lah tawaran dia. Tak nak anak kena tolong macam ni, mak tak mau tengok. Apa jawab Imam Abu Hanifah pada mak dia? Dia kata mak, rotan dunia ringan berbanding dengan rotan akhirat. Ini nak cerita kata kalau kata ulama tu dia tak. Dia kata mak, rotan dunia dia kena habis 10 rotan ringan, dia kata akhirat itu sudah berubah. Saya tak mahu. Tak kesudahan, Khalifah sudah masuk, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur panggil dia, paksa dia minum racun. Muntah darah. Dekat nak mati dia semayang, dia mati dalam itu. Imam Abu Hanifah, Imam Mazhab Hanafi. Sudah selesai. Kalau kita nak bercakap tentang ulama, ini ulama. Orang dah bukan ustaz. Tak apa. Nak banding dengan lepas ini, nak banding dengan orang yang macam ni, ilmunya, warahnya, amalannya, pendiriannya, berdiri di atas kebenarannya, bukan kita nak dibanding dengan lepas. Ini ulama. Pasal apa? Pasal dia tahu kalau sekiranya dia buat silap, satu benda silap. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Imam Malik bin Anas, yang kita kata imam yang menjadi alim Madinah, dia menghadapi masalah dengan gubernur Madinah pada masa itu Ja'far bin Sulaiman. Gubernur Ja'far bin Sulaiman, satu penyakit dia hidup bini orang. Satu penyakit dia hidup dekat bini orang. Siapa ada bini tengok, dia berkenan. Suami kena cerai bini itu, dia ambil. Imam Malik keluar fatwa kata kalau sekiranya dipaksa, tak apa. Satu orang mereka kita letak pisau yang tengok, tak pistol di kepala, mencerai bini. Kita takut pistol dengan pisau tu, kita kata okey lah, saya cerai dia. Kalau talak itu kerana paksa, tak apa. Pasal apa? Pasal terang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata itu. Gak benar tak diterima fatwa ni. Pasal apa? Fatwa ni menghalang dia punya kemahuan. Dia panggil Imam Malik, dia kata tuan imam, saya perintahkan tuan imam keluar fatwa kata talak paksa sah. Imam Malik pun tak boleh, tak apa. Saya mau tuan imam kata sah. Imam Malik kata saya tak akan kata sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak sah. Saya mau imam kata sah. Dan nampak tak puasa. Dia boleh tanya orang lain. Sampai sudah Imam Malik kata saya tidak akan mengubah keputusan saya. Talak paksa tak sah. Dia ditangkap, penjara dan disebar 70 kali. Lepas disebar 70 kali, diarah uji Madinah. Nak tunjuk kepada rakyat semua sama lawan gubernur yang akibatnya. Walaupun dia adalah orang yang adil, yang warak, yang terkenal, yang ditanjung oleh semua orang, ini hukuman dia terima. Ketika
ketika Imam Malik meninggal dunia, ketika mayat dia dimandikan, bekas cepat dia berdarah. Ini ulama. Ini ulama. Muslimin dan muslimah yang dirahmati. Kalau kita nak jalan, kalau kita nak cerita, banyak contoh yang ada di dalam Islam yang nak menceritakan tentang agama ulama seperti ini. Maka berbalik kepada apa yang ditiru oleh Sayyidina Umar Al-Khattab tadi, dia tanya kepada Ziyad bin Ubayyah. Dia kata, Ziyad, hang tahu tak apa benda yang boleh bagi lingkup agama ni, yang agama ni punya untung? Lihat kata aku tak tahu. Umar kata yang pertama yang akan menguntungkan agama ni adalah ulama yang tertanda daripada jalan kebenaran. Agama untung. Yang kedua, orang yang tak mengerti apa tapi bercakap pandai tentang Quran untuk agama ni. Dan yang ketiga, dia kata apabila negeri diperintah oleh pemerintah yang menyesatkan untuk agama ni. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang hebat daripada mukadimah yang kita baca ni, dan mudah-mudahan kita biasa dulu di atas jalan kebenaran, insya-Allah. Kita menggunakan Mahmud Majid di Islam. Muka surat 48. Bab ma jaa fil kafarat qabla al-hin. Itu bab yang datang pada menyatakan kafarah sebelum melanggar sumpah. Sebelum itu kafarah ni apa dia? Kafarah. Kalau tanya kita boleh jawab kafarah itu maksudnya dendam. Kafarah itu daripada rukun, daripada kata dasar dia al-kufru. Al-kufru. Al-kufru dalam bahasa Arab maksudnya at-sitru. At-sitru maksudnya tutup. Bila kata orang kafir maksudnya apa? Orang yang tertutup daripada mendapat hidayah Allah. Itu maksud perkataan al-kufru. Al-kufru maksudnya at-sitru, tutup. Orang kafir ni apa dia? Orang yang tertutup, tak nampak hidayah Allah. Kafarah diambil dari perkataan al-kufru. Kafarah makna dia apa? Bila kita buat benda yang menjadi kafarah itu, dia menutup kita daripada berdosa. Kita bersumpah, lepas itu kita tak tunai sumpah kita berdosa. Kita bayar kafarah, dia tutup kita jadi tak berdosa. Selagi tak bayar kafarah, selagi kita tetap rendah kepada dosa. Itu maksudnya. Baik, kita baca di sini. Dia kata fil kafarah qabla al-hin, iaitu kafarah sebelum langkah sumpah. Boleh tak boleh? Contoh kita bawa bulan lepas, satu orang sudah bersumpah. Dia kata, wallahi, aku tak mengira di negeri. Dia sumpah. Lepas itu dia sedang waktu sumpah macam itu. Ada apa sumpah tangan di sini? Maka dia kena langgang sumpah yang tak elok tu. Okay? Dia kena langgang sumpah tu. Jadi dia nak langgang, dia kena bayar kafarah. Ataupun dia langgang dulu, baru dia bayar kafarah. Ini perbincangan ini. Denda itu nak bayar sebelum langgang dah, dilanggang dulu baru bayar dah. Baik. Dia kata, wahai saudaraku, telah ittifaq ulama. Ittifaq maksudnya sepakat. Telah sepakat ulama bahawa orang yang bersumpah nak memperbuat sesuatu ataupun nak meninggalkan sesuatu, padahal ada menyalahi sumpah itu lebih baik daripada meneruskannya atas sebagai sumpah, maka sunat baginya menyalahi. Satu orang sumpah, lepas itu dia tegak, hadir sumpah itu tak bagus, dia kena langgang sumpah itu, maka sunat dia langgang. Sunat dia langgang. Apabila dia sumpah berdetail, sumpah tak ambil masjid, aku sumpah wallahi dia letak aku tak mau sembahyang dan kau yang suruh ni. Ada satu pasal. Tapi kalau orang tinggal dunia banyak tinggal dalam dunia ini, dia boleh sumpah pelik-pelik. Dia boleh sumpah pelik-pelik. Wallahi dia kata aku tak mau sembahyang dan kau yang suruh. Dia kata awak lupa macam ni. Dan dia kata apa ni? Aku tengah tu sembahyang sunat. Dia pak kamah nak sembahyang dah. Aku baru takbir Allahu Akbar, dia pak kamah dan nak sembahyang. Wallahi aku tak sembahyang dah kau yang suruh. Lepas ni apa ni? Apa ni?
Satu orang main lambat, siapa suruh main lambat? Orang dah tunggu dekat 15 minit dah bagi peluang untuk sembahyang seperti yang tubuh. Hang main lambat. Orang dah nak hamas dah baru main. Nak sembahyang pula baru tunggu orang dah main orang lagi. Tunggu dulu, orang pakai tak sembahyang dulu. Dia pun minggir lagi. Dia kerana tu, kerana marah dia sembahyang sunat tak lagi orang ramai. Dia pergi sumpah kata, aku sumpah wallahi aku tak mau sembahyang dah kau biar semua. Lepas tu orang terangkan dia, lepas semua dia bersudah oleh. Udah sumpah dah macam mana? Kena langgang lah sumpah tu. Kena langgang sumpah tu. Baik, bila nak langgang sumpah tu, dia kena kafarah. Walaupun ada satu pendapat kata, kalau sekiranya kita bernagang, nak buat satu benda maksiat, maka nagang tu nak pakai. Satu pendapat kata. Satu pendapat kata tak kira. Kalau sumpah, kita nak batalkan sumpah, kena kafarah. Itu pendapat yang kedua. Dia kena bayar kafarah apabila dia nampak. Kalau dia melanggar sumpah, itu lebih baik daripada dia meneruskan sumpah, maka dia kena bayar kafarah. Baik, persoalannya nak bayar sebelum langgar ataupun selepas dalam nak baru bayar. Itu dia. Baik, di dalam hadis dia katakan Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yamin فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل. Maksudnya diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas satu sumpah, tiba-tiba melihat dia ada yang lain lebih baik daripada yang disumpah itu, maka hendaklah dia bayar kafarah sumpah dan buat benda yang lebih baik itu. Itu hadis. Okay. Kata At-Tirmidzi, ini hadis, yakni hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu hadis yang hasan lebih sahih. Masalah dia, tidak wajib bayar kafarah dahulu daripada menyalahi sumpah dengan ijma' sekalian ulama. Ada satu pendapat dia kata apa? Kalau kita nak bayar dulu kafarah baru dilanggar, boleh, tak ada masalah. Dia kata. Seperti satu orang bersumpah, wallahi tiada aku mau masuk masjid. Contoh. Maka dia nak menyalahi sumpah itu, yakni nak masuk masjid. Telah ijma' ulama tiada wajib membayar kafarah dulu daripada menyalahi sumpah itu, yakni bayar kafarah dulu daripada masuk masjid. Tak wajib, dia kata. Di masuk masjid dulu, maka kita langgar sumpah dah, kita sumpah tak mau masuk. Tiba-tiba kita masuk, kita langgar sumpah, lepas itu bayar kafarah pun boleh. Nak bayar dulu sebelum langgar pun boleh. Yang penting apa dia? Bayar dendam. Itu wajib perintah. Dan telah dijemur atas bahawasanya harus mentakhirkan bayar kafarah. Langgar dulu baru bayar pun ada ijma' kata boleh daripada menyalahi sumpah itu, yakni takhirkan sebagian daripada masuk masjid. Dan ijma' ulama atas bahawasanya tiada wajib membayar kafarah dulu daripada sumpah. Tak wajib. Nak bayar sebelum langgar sumpah tak wajib. Kesimpulan dia pada tuan, kesimpulannya bayar kafarah sebelum langgar sumpah pun boleh, nak bayar kafarah selepas langgar sumpah pun boleh. Itu kesimpulannya. Tapi kata jumhur ulama, sunat bayar kafarah selepas langgar sumpah. Pasal apa? Memang confirm kita langgar baru kita bayar. Itu yang sunat di sisi jumhur ulama. Tapi kalau nak bayar dulu, boleh tak boleh? Boleh. Atas benda ni lah dia kiaskan hal bayar zakat. Orang tanya zakat, saya zakat, saya tak bayar zakat. Tapi ada orang yang main minta lagi. Kalau saya nak bagi zakat dekat mereka lagi minta, tapi saya niat zakat yang akan datang, boleh tak boleh? Ada orang tanya macam ni. Jawab dia, boleh. Dikiaskan kepada masalah bayar kafarah. Sebelum berlaku pelanggaran sumpah bayar dulu dibenarkan oleh hadis, maka dikiaskan kepada zakat. Sebelum haul yang kita bayar dulu dibenarkan. Ini mengikut mazhab Asy-Syafi'i.
Clear nampak ha? Dia ada orang dia dah clear dah dia. Dia mau ada lagi main bang budak ni nanti mengaji di Jordan, budak ni nanti mengaji di Mesir, budak ni nanti mengaji di mana. Kita dengan yang aku dah ada bagi habis lah. Macam mana? Boleh tak boleh? In advance. Zakat tahun depan dia bagi dulu. Dia niat kata ini zakat untuk tahun depan. Boleh tak boleh? Boleh. Di sisi mazhab Asy-Syafi'i dan jumhur ulama. Nah, muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Kita buka buka. Saya tak mau lebih kita tahu majlis yang biasa dia diri. Tuan-tuan faham tak diri dia tidak faham bagi akan saya. Okey, baca lagi dah faham cukup kita bisa dioleh itu Islam. Baik. Tajuk dia kata apa? Majah fil istisna fil yamin. Sebab yang datang pada menyatakan istisna serta sumpah. Maksudnya apa tuan? Dia sumpah tapi dia taklid. Dia ada pengecualian. Contoh. Dia kata wallahi, dia kata kalau saya lulus faedah fikir ni kan kita tengah saja. Kan? Ni dekat nak faedah ni, fikir dekat nak faedah dah. Kan kita tengah saja tidur pun dengan umum kan. Nak naik 44, nak naik 48. 48 nak naik 52, tidur 20 buku fikir. Ya. Semangat. Walaupun tak baca tapi biar saja dulu ada acek dada. Ya. Dia pergi kata wallahi, dia kata kalau sekiranya aku duduk di fikir tadi ni, wallahi dia kata aku akan bagi derma sesuatu. Dia kata insya-Allah. Dia bukan tu. Dia pun insya-Allah tahu dulu. Depan tadi lah dia kata wallahi kalau aku duduk pada fikir ni, dia kata aku akan derma sesuatu. Insya-Allah, dia kata. Baik. Dia jadi lebih mana? Kalau tak ada insya-Allah tu senang ni. Wallahi aku kalau lulus aku bagi pada sesuatu senang. Tak lagi dia bagi diganti dekat rumah. Pasal apa dia semua. Dia dipasangkan. Wallahi dia kata kalau aku lulus aku bagi 1000. Insya-Allah boleh dahulu. Insya-Allah ni kira ada mana. Kira tadi kira sumpah dah ada. Ini cerita di bawah tajuk fil istisna fil yamin, iaitu menyatakan istisna ataupun pengecualian terhadap sumpah. Ketahuilah saudara, bermula sumpah bertaklid, iaitu seperti yang diiringi dengan kata insya-Allah. Seperti katanya wallahi aku hendak menerima sahaja hari insya-Allah. Dia boleh. Wallahi aku nak juga hari insya-Allah. Dia boleh. Wallahi tiada aku buat yang demikian itu insya-Allah. Wallahi aku tak buat dah benda itu insya-Allah. Macam dan sebagainya. Maka hukumnya sumpah yang demikian itu tuan-tuan kena tambah tamu dia drop satu perkataan yang sangat penting. Tuan-tuan tambah, maka hukumnya sumpah yang demikian ini tidak masuk, bukan masuk. Dia drop satu perkataan yang sangat penting. Masuk dengan tidak masuk ni beza utara dengan belakang. Masuk dengan tidak masuk beza utara. Tolong tambah. Maka hukumnya sumpah yang demikian ini tidak masuk dia di dalam sumpah yang wajib akannya bayar kafarah apabila menyalahi dia akan sumpah itu. Maksudnya apa tuan? Maksudnya sumpah itu tak boleh tebatkan. Bila dia kata wallahi saya tak buat dah benda ni, insya-Allah okey habis. Tak terpakai apa dia kata tu tak terpakai semua. Tidak jadi sumpah. Kalau lepas tu dia buat pun tidak kena kafarah. Itu maksudnya. Bila dia insya-Allah tu dia okey habis. Dengan kerana itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, kata Ali bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man hadatha 'ala al-yamin faqala insyaallah faqad istathna fala hindu 'alayhi. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sumpah dia atas satu sumpah
Maka katanya insya-Allah, maka sesungguhnya mengeluar dia dan takmik dia, maka tiada menyalahi sumpah adat. Bila kata orang sumpah, dia kata insya-Allah, kemudian dia menyalahi sumpah itu, maka tak ada apa-apa kena sekali. Itu maksudnya. Yang ini dia adalah ada perkara sumpah itu dinamakan menyalahi sumpah apabila dia perbuatnya, tak jadi sumpah. Bila dia pun insya-Allah di ujung kata Tirmizi, hadis Ibnu Umar ini hadis yang hasan. Baik masalah dia kata apa? Sumpah yang diiringi dengan insya-Allah, hal keadaannya berhubung dengan sumpahnya, maka dia adalah dinamakan dia menyalahi sumpah dengan sebab perbuatan yang disumpahkan atasnya itu. Dan bahawasanya istisna yang dengan kata insya-Allah itu menegakkan tersebutnya sumpah. Itu namanya bahasa lama ini. Itu nampak benda-benda mata berat. Awak ni bahasa ni tahun 2010 kan ni duk baca lagu ni, abang paling senang faham. Senang faham lagu ni. Senang faham kalau satu orang sumpah, di ujung sumpah dia pun insya-Allah sumpah tu cancel. Dia kata wallahi aku tak pergi dah masjid, insya-Allah dia kata cancel. Kalau dia pergi masjid kena tak sabar, tak kena pada sumpah tu terbatas. Itu maksudnya. Nah, clear habis. Dia ada hadis tentang sebuah hadis riwayat dari Ikrimah dan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dua orang sahabat riwayat hadis ini. Dia kata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la aghzuwanna Quraisy. Thumma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Thumma qala Nabi la aghzuwanna Quraisy. Thumma qala Nabi insyaallah. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أغزون قريشا ثم سكت ثم قال إن شاء الله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يغزو أو كما قال hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ini ada jadi sekali Nabi dulu Nabi kerang dekat Quraisy yang berkacau dia. Nabi kerang Nabi Quraisy, Nabi yang Arab Quraisy yang kacau Nabi, yang buat bagi sakit Nabi Quraisy. Itu sebab dalam hadis Muslim Nabi ada doa, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah binasakan Quraisy. Nabi sakit hati pada apa? Pada bangsa sendiri kacau dia. Macam kita lah. Kalau kita tahu sampai ke telinga kita, orang nak kata kita macam-macam di buku kita. Haduk kata kita macam-macam di penekan kita. Pedih dia tu lebih daripada pedih orang lain kata. Orang lain yang bukan dari orang lain kata biasa dan takwa dalam dunia ni tak kena kata. Betul tak? Nabi Muhammad pun benar buku macam belakang. Kita biasa kalau kena. Normal, orang kata dia normal. Kalau kita tak ada, kata dia. Kalau kita tak ada, orang kata kena-kena. Aku silap ni orang tu kata macam ni. Tapi kalau kita tak ada, orang nak kata dia. Kan? Apabila Nabi SAW buat benda betul, ada hantar dia ni, ada beradik dia daripada Quraisy. Nabi SAW berkata, sampai Nabi SAW disujud di tepi Kaabah, sujud di tepi Kaabah. Abu Jahal hampa orang tidak tengok Nabi. Hampa Allah ni pun kena syaitan tak boleh pergi. Nabi bersujud, dia angkat kaki dia nak upuh atas punuk, dia akan tengok Nabi. Angkat aja dia melayang saja tu. Lari balik main dekat kempen Quraisy dengan Abu Jahal di muka pucat. Dia bertanya dia, awak balik apa? Tadi cakap kuat sangat kata Nabi tidak tengok Nabi. Awak pergi angkat kaki dia tu balik apa? Dia kata di antara aku dengan Muhammad tadi, dia kata 8 minari. Dia kata ada satu parit penuh dengan api. Dia kata aku angkat kaki, api menyala aku nak jatuh. Itu dia bercerita. Nabi pula orang pergi jumpa Nabi bagi tahu ya Rasulullah kata
Tadi masa tengah sujud ada satu orang main nak pijak. Nabi kata apa? Nabi kata, kalaulah kaki dia tendung tengok aku, malaikat akan koyak dia keping-keping macam kau koyak. Nabi kata, siapa tu yang Nabi tidak belakang itu? Siapa? Adik-beradik daripada Quraisy. Tu sebab Nabi yang katakan doa Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah berjahanam Quraisy. Hadis yang kita baca riwayat daripada Ikrimah dan Ibnu Abbas, lagi sekali Nabi kata apa? Wallahi la arzuwanna Quraisy. Nabi kata demi Allah aku akan pegang Quraisy. InsyaAllah. Nabi kata tahu. Kemudian Nabi kata lagi, la arzuwanna Quraisy. Aku akan pegang dengan Quraisy. InsyaAllah. Nabi kata. Kali ketiga Nabi kata wallahi la arzuwanna Quraisy. Demi Allah aku akan memerangi Quraisy. Nabi kata insyaAllah. Hadis itu kata apa? Summa lam yaghzuhum. Kemudian Nabi tidak menyerang, Nabi tidak perang dengan Quraisy. Dan tidak ada riwayat mengatakan Nabi bayar kafarah kerana menyalahi sumpah itu. Disimpulkan kata apa? Kalau sumpah ujung ada insyaAllah, sumpah itu terbakar, maka tidak ada kafarah lagi. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tuan-tuan tengok muka surat 51 bawah tu. Bawah dia kata hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi Allah Sulaiman bersumpah nak menjimah 70 orang perempuan dalam satu malam. Oh, kasar Nabi Sulaiman. Ini ada dalam riwayat Bukhari dan ada di dalam riwayat Muslim. Ini hadis sahih. Ini bukan Israiliyah, bukan hadis apa ba'el mawdu' pada ini hadis sahih. Cerita tentang Nabi Sulaiman tentang dia puzzle dengan dia. Ada satu dalam doa. Kalau ada dengar cakap dia. Pasal apa? Pasal gajah, harimau, apa semua ada dalam harimau dengan apa Nabi Sulaiman kata. Kan? Nabi Sulaiman ada di dalam Allah bagi dekat dia hebat. Dia boleh kontrol semua. Bukan cakap datang-datang dalam hutan, bukan cakap apa nama semua ada melantau, dia boleh berkomunikasi bahkan dengan angin. Dia boleh cakap, dia boleh komunikasi dengan angin. Allah bagi kat dia. Nabi Allah Sulaiman ada di sana. Maka pada satu hari Nabi Sulaiman mungkin dia merasa dia sangat-sangat ada keletihan. Dia telah cakap. Dia kata apa? Dia nak jimah 70 orang perempuan dalam satu malam. Dalam satu riwayat lain kata 90 perempuan. Dalam riwayat Muslim kata 100 perempuan. Dia kata macam itu. Dan dia kata harap dia kepada Allah bahawa dia terbimbang sekalian jimahnya itu daripada menjadi laki-laki semuanya. Dia kata malam ni aku nak hidup dengan 70 orang perempuan dan 70 yang aku hidup semua akan beranak anak laki-laki. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia kata an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Sulaiman bin Daud qala la aqufanna al-layla ala 70 imra'atan tajidu kullu imra'atin ghulaman. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Allah Sulaiman bin Daud berkata dia, wallahi demi Allah aku akan keliling pada malam ini 70 orang isteri aku. Ada isteri Abdullah zaman itu belum syariah ni. Nabi Muhammad pun isteri berapa orang? 11 isteri Nabi Syekh. Satu time ada 10. Pasal apa? Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah pula seorang isteri Nabi. Nabi tak nikah balik. Wafat Khadijah, Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah baru isteri Nabi ada satu time ada 10. Turun ayat memerintahkan menikah tak boleh lebih daripada 4. Nabi itu khusus bagi dia. Kepada umat Nabi Muhammad yang mengikut syariat dia tidak boleh berdiri.
daripada emas. Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu tak ada syariat menghadkan lawin Allah isteri dia ada sampai pada. Baik. Maka kata semua riwayat 90 dan kata semua riwayat Fatihah dia beritahu adalah tanya dia beritahu pada habis. Okey. Kata dia, aku akan terima seorang-seorang isteri aku ini sampai bunting tiap-tiap seorang akan seorang budak laki-laki, dan aku akan guna anak ini untuk berperang sabilillah menghentangkan dia. Dia cakap begitu. Sambung hadis itu, dia kata faqafa alaihinna, maka berkelilinglah Sulaiman malam itu atas isteri-isterinya menjimakan semuanya satu-satu. Ya apa tunggang apa dia minum dan pasal. Tukang Ali kan tukang Umar kan, tukang Abu Bakar kan tak tahu. Kamu yang info tu pun. Ya wallahu a'lam. Tegas. Tapi memang dia buat benar. Sambung hadis itu dia kata falam jadi imra'atun minhunna illa imra'atun binnisfi mula. Tuhan tu dah tunjuk. Maka tiada beranak satu pun perempuan yang 70 itu, melainkan hanya satu perempuan saja, itu pun beranak sebelah budak lelaki. Dalam hadis Muslim kita kata beranak keluar main imun, tangan tak ada, kaki tak ada, cacat. Habuan cakap tadi ini, aku akan tidur malam ini saja 70 orang isteri aku, dan aku akan make sure tiap-tiap orang beranak main anak lelaki-lelaki, aku akan guna dia untuk perang sabilillah. Tengok-tengok semua tak jadi kecuali orang mengandung beranak main anak cacat, tangan tak ada, kaki tak ada. Dia kata jenis dia budak setengah budak saya keluar main. So jadi betul-betul. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Sulaiman kata insya-Allah. Nabi Muhammad cerita balik dekat sahabat apa yang Sulaiman buat. Cerita dekat sahabat. Nabi bagi komentar, bagi ulasan di ujung tu. Nabi kata kalaulah law qala insya-Allah, kalaulah Sulaiman di ujung cakap tu dia kata insya-Allah akan lahir 70 orang anak lelaki, lakana kama qala, tentu jadi macam mana yang dia kata. Nabi Muhammad kata begitu. Pasal Nabi Sulaiman langsung tak bersadar kepada Allah. Allah tunjuk bagi tak jadi. Jangan lupa Allah nak beritahu apa yang berkuasa ni apa? Allah, bukan kita. So kita adalah apa hal pun insya-Allah dia nak tutup mulut. Walaupun guna takdir. Ada juga guna takdir. Ada ustaz anak mubarak, insya-Allah pahala. Yang tak betul. Ustaz anak mubarak, alhamdulillah Tuhan. Itu yang betul. Insya-Allah pahala. Tak betul. Kalau dia kata alhamdulillah Tuhan, insya-Allah nak masuk imam. Ada boleh. Jangan boleh. Nak abang kata ada empat dia abang insya-Allah tak boleh. Banyak dosa ada silap jadi. Ada. Tak kira silap dah boleh beli, silap dah boleh beli. Ustaz saya bila menemui rumah saya 6 hari bulan 6 menemui di rumah saya. InsyaAllah saya dah. Maka dia kata insya-Allah tu hati ingat apa? Tak mau beli. Itu pun tak boleh. Itu pun tak boleh. Memang cadang tak mau beli, tapi insya-Allah hati dia ingat tu tak boleh. Itu pun tak boleh. Jadi insya-Allah ini disuruh kita guna, tapi guna bagi bersih. Nah, baik, kita. Baik, masalah saya kata. Nanti beritahu ni budak sekolah tak ada mana. Saya ada doa dah bertemu bulan saya uniform ni Allah. Kuliah kita ni. Dia panggil apa? Apa dia panggil uniform macam tu untuk orang dewasa saja. Budak-budak macam apa boleh. Pasal tak ada dia main tajuk macam-macam ni. Saya pun tak tahu bila tengok uniform sekolah ni kan. Pasal tak bersyok sikit. Kan? Selain daripada kita tu mengajar dia tu bagi panjang lagi bagi panjang pun lumayan. Kan? Jadi lagu malam ni penting.
Yang dulu baik kita baca. Kekuatan jimah perempuan itu ada tertentu bagi Nabi. Jangan abang kata Nabi ini memang Allah bagi power. Walaupun dia tak minum power, dia tak minum kopi radis, dia tak minum tapai api, walaupun dia tak minum belek-belek ada campur macam-macam ni dia tak minum, Allah bagi dia. Nabi memang dibekalkan dan power Allah dah bagi dia. Kerana tiada kuasa lain daripada Nabi jimah isteri seperti yang demikian itu, melainkan Nabi-Nabi jua. Dia kata lain daripada Nabi, jangan sembang 20 orang, jangan sembang 70 orang. Itu sahaja berurai banyak-banyak ini. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam, dia kata jimah 70 isteri di dalam satu malam itu mukjizat yang tertentu baginya. Itu Allah bagi dekat dia sebagai satu mukjizat kepada Nabi Sulaiman. Dan Allah bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekuatan jimah itu sebagaimana tersebut di dalam hadis yang sahih, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam jimah dia 10 dan lebih dia tulis 10. Sebab Nabi satu time isteri ada 10 saja. Tolak Khadijah dan Hamzah meninggal di Mekah. Okey, itu tergilak dia. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa imam 10 isterinya dalam satu jam. Jadi kata 10 isteri dalam satu jam. Macam mana saya kata? Maka semua itu menunjukkan ada bagi Nabi-Nabi itu lebih kekuatan. Dia kata. Ini hadis sahih sebenarnya. Hadis sahih yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa jimah isteri Amir dengan Salman. Bukan Nabi nak tunjuk kata dia power macam tu, bukan. Tapi tujuan hadis itu ialah nak memberikan hukum. Hukum apa? Hukum jimah ramai isteri tetapi mandinya hanya sekali. Itu yang dia nak beritahu. Jangan kita salah ambil hadis yang kita baca. Dia nak abang kata sekali saja mandi. Baik. Masalah sumpah Nabi Sulaiman nak mengguntingkan 70 isteri di dalam jimah satu malam itu, semuanya itu adalah mukjizat juga. Jika sebetulnya Nabi Sulaiman mengiringi sumpahnya dengan kata insya-Allah, kata Imam Nawawi, perkataan Sulaiman yang demikian itu atas jalan niat ataupun mencita-citakan sesuatu yang baik. Dan asas jimah itu ialah akhirat, iaitu nak dapat anak laki-laki dan nak perang sabilillah. Dan bukan yang serata maksud dunia. Apabila cita-citakan, apabila cita-cita itu disempurnakan, dia nak memahamkan Nabi Sulaiman itu bukan tujuh mana-mana udara. Niat iaitu akhirat. Apa dia? Nak dapat anak laki-laki untuk perang sabilillah. Itu tujuannya. Tapi bagi pihak kita yang baca ni berkebun, kita kata tapi tujuan Nabi Sulaiman apa dia? Akhirat. Nak meramaikan tentera untuk nak terlibat di dalam sabilillah. Tentera Nabi Muhammad pun kata apa? Aku bangga dengan umat yang ramai. Di hari akhirat itu bangkit semua Nabi. Bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi itu ada. Di akhirat itu Nabi Muhammad kata apa? Itulah masa aku bangga dengan Nabi-Nabi lain. Pasal umat aku ramai. Dia kata bangga dengan umat yang ramai. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam bersama dia nak bagi ramai orang laki-laki untuk nak terlibat di dalam perang sabilillah. Baik, sementara Nabi takutkan Nabi Sulaiman bersumpah itu macam mana? Macam mana Nabi Muhammad pula boleh cerita kepada Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman zaman kita dulu ni. Macam mana Nabi Muhammad pula boleh cerita dan cerita fikir juga? Kata Nabi Sulaiman, kata aku akan hidup dengan 70 orang isteri aku dan dia. Mana Nabi Muhammad tahu? Quran tak cerita benar ni. Macam mana dia boleh tahu? Ini persoalan. Dia kata. Baik.
maka ditanggungnya oleh ulama, maksudnya diandaikan oleh ulama, diwahyukan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu pada haknya sebagai Nabi. Apa yang Nabi Muhammad cerita itu Allah beritahu dekat Nabi, maka Nabi cerita dekat kita. Bukan Nabi mereka dihabiskan kita dah, tapi itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukannya maknanya apabila Nabi Sulaiman tidak menyertakan sumpahnya dengan insya-Allah, maka siapa yang tidak memperbuat serta kalam insya-Allah tiada berhasil maksudnya, tetapi ialah kurang adab dengan Allah. Itu kena faham. Bukan bermakna bila satu orang cakap dia tak sebut insya-Allah, benda dia buat tentu tak jadi. Tak. Berapa ramai orang yang tak sebut insya-Allah tapi jadi. Cuma insya-Allah itu ialah apa? Adab kita dengan Tuhan. Adab. Kita kena selalu beringat kata Tuhan yang sudah mengingat. Apa pun nak jadi tak jadi, Tuhan yang kan? Kita dah nak main dah pada bacaan yang kita jabatan nak main dah. Orang telefon sudah. Malam ni ada kuliah di Negeri. Kita kena kata apa? InsyaAllah ada. Walaupun dah sampai itu jabatan dah, InsyaAllah ada. Tapi tak tahu lagi. Sampai kata sampai itu tak tahu lagi. Selagi tak sampai, tak duduk, tak dikira, tak pergi dalam, tak tahu lagi. Ustaz kuliah macam ni ada tak? InsyaAllah. Tengok doa ada di tangga masjid lah. InsyaAllah apa lagi? Tak kuliah tak mula lagi. Tak kalau tangga masjid selesai jatuh guling-guling, kuliah dia hari kita berlaku. Dia tak ada di masjid ni. Dia ada di orang kita. Tuan-tuan, lagi benda tu tak jadi betul, InsyaAllah. Maksud dia apa? Maksudnya tiga. Syarat dikehendaki Allah. InsyaAllah jika dikehendaki Allah. Dan apapun insyaAllah. Kalau Allah nak benda tu ada sekat tu kita boleh harap. Itu adab kita dengan Allah. Dia kata. Manakala bersumpah dan mentangkirkan sesuatu dengan tiada diiringi insyaAllah, seolah-olahnya ada kederat yang lebih di dalam tanah. Seolah-olah kita yang menentukan jadi tak jadi. Kalau kita tak kata insyaAllah. Jadi kita kena kata insyaAllah. Kudrat kuasa Allah punya. Kita usaha sahaja. Itu baik. Masalah dia kata mengucap insyaAllah itu sunat apabila seseorang berkata aku perbuat bagian-bagian insyaAllah. Contohnya karena apa? Firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'il dzalika ghadan illa an yasha Allah. Dan jangan kau kata bagi sesuatu bahawa aku pasti akan buat benda itu. Quran kan. Jangan kita overconfident. Kata esok aku nak buat benda ini. Jangan Quran kata. Melainkan bahawa bersambung dengan kata insya-Allah. Esok kat lagi dah. Jangan confident kata benda itu terjadi. Insya-Allah. Pasal apa? Pasal itu adab kita dengan Allah. Dan yang dikata dan dimaksud dengan besok pada ayat itu iaitu masa akan datang. Tak kira bila. Lagi benda itu tak main lagi itu dah. InsyaAllah. Sama ada sejam, 2 jam lagi, ataupun sehari 2 hari lagi, ataupun sebulan 2 bulan lagi, maka iringkanlah kata itu dengan insyaAllah. Baik. Masalah harus berkata kalau, jikalau dan bukannya, dan jika bukan terlalu. Itu satu. Boleh tak boleh kita kata kalau? Kata kalau saya hati hari itu tak jadi macam ni, bolehlah kata hari itu kalau malam saya sakit tu, saya cepat-cepat pergi hospital tak mandi lagi dia. Boleh tak boleh kata dulu? Ada tak ada orang kata dulu? Ada. Pasal ada pula ulama minyak mana. Dia kata kalau hari itu peluang lewat kita accident. Boleh tak kata dulu? Tak boleh. Baik, ni dia nak beritahu. Boleh kata boleh. Baik. Dia kata dengan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam ada melafazkan itu pada sabdanya, "Lau qala insyaallah la kana kama qala." Nabi ulang Nabi Sulaiman tadi. Nabi kata jikalau Nabi Sulaiman kata insyaallah, nescaya adalah dia seperti barang yang dikata. Nabi kata apa pula?
Nabi kata kalaulah Nabi Sulaiman kata kalaulah Nabi Sulaiman kata insya-Allah tentu jadi apa dia buat. Nabi kata macam mana? Maka kata Al-Qadhi Iyad, dan sesungguhnya telah banyak datang dalam Quran dan pada kalam sahabat dan ulama salaf dan terjemah Al-Bukhari ada imbang ma yajuz min al-law itu maksudnya kalau baik, dan bermula yang dapat faham daripada terjemah Bukhari dan barang yang disebutnya di dalam babnya daripada Quran dan asal bahawasanya harus menggunakan perkataan jikalau bukan ramah boleh kita kata pada barang yang nanti akan datang daripada barang yang tertegah daripada membuatnya kerana tertegah yang lainnya. Dia kata ada dalam Quran guna perkataan ini, hadis Nabi ada guna perkataan ini. Jadi nak terus kata tak boleh kita kata terus tak boleh pakai perkataan itu, tak boleh. Dia ada waktu boleh guna, ada waktu tak boleh guna. Tak lagi dia diterangkan. Tuan-tuan terus suruh bawa contoh dari bawah masalah tegak kata jikalau ataupun jikalau bukan kerana bawah pada barang yang sudah lepas dan sudah selesai atau pada barang yang takdir sejak azal. Benda yang sudah takdir dah, kita tak boleh dah nak kata kalau memang itu takdir Allah. Baik, contoh dia kata seperti satu orang yang dah mati anaknya misalnya, dia kata amboi kalaulah aku ubatkan dia pada dia anak tidaklah mati dia. Ini tak boleh. Kenapa dia mati? Orang main ziarah kematian, ziarah mayat, ziarah jenazah. Orang main tanya awak pakai apa pagi? Anak dia pakai apa? Dia kata ni tidak saya. Kalau hari itu dia pada Allah suruh di hospital sekian-sekian, kalaulah saya buat ni, dia kata anak saya ada lagi tak? Tak boleh. Pakai apa? Pada kematian itu takdir sejak azal. Tuhan dah tentulah kita jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhirun. Mati dia on the dot. Kalau kata dia ni mati berapa hari bulan berapa, pukul berapa, minit dia berapa, second dia berapa, on the dot. Mati. Walaupun kena 24 jam ni memang sikit orang dah kalah. Jadi kita kena boleh ganti. Tenang tu jangan disini bola main lompat. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Macam tu jatuh flat. Dia pemain bukan tidak orang. Habis dah mereka wajib tidak. Tak ada. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Habis dia balik. Nampak? Ini benda yang sudah menjadi takdir sejak azal mati. Tak boleh kalau sama. Kalau dia tak kemil lagi dan boleh lagi dengan boleh ada bulan. Dia tak boleh dia jalan. Pasal itu time dia. Ini dia kata tak boleh kalah. Atau jika aku kunci rumah kamu, tentu tak kena turun. Jadi kata dulu kena turun. Itu sudah ditentukan. Sudah kata apa? Tak maju baru pasang gelir tak jadi dulu. Kejadian sudah pun jadi, itu takdir. Tergantung kalau apa. Ataupun jika tidak seperti ziarah tadi, tiada aku kenal jangkitan penyakit. Hilang aku pergi tengok dia, aku tak tahu kata dia ni kesuan hemat. Aku ingat dia itu. Nampak lagi. Rupanya kesuan hemat. Hilang aku pergi, aku kenal dia. Itu saja lagi. Dan kata Al-Qadhi Iyad, jika berkata demikian dengan tiada memandangkan kehendak Allah dan diri kepada takdir yang telah termaktub, maka salah dia. Dia nak jadi hal akidah. Dia nak jadi hal akidah. Kalau dia dikata dengan menafikan ketentuan Tuhan, jahanam dia. Tak boleh dia begitu. Adapun berkata kerana menyerah kepada Allah dan mengembalikan kepada kehendaknya, maka dia tidak perlu kepada. Tapi kalau dia kata tapi dia pulang dari dalam hati dia, ini Allah yang tentukan. Okey.
Tapi nak yakin begitu sampai kalau ni pada mau benda dah jadi, kita tuai kata Allah tentu benda yang korek. Kita terima apa keputusan Tuhan. Baik. Adapun Nabi Isa menghikayatkan Nabi Sulaiman dengan sabdanya, jikalau Nabi Sulaiman kata insya-Allah dan dia berlaku macam rupanya, maka dia mengkhabarkan hakikat yang diketahui daripada Allah. Nabi kata tak apa, sebab Allah dah apa kat dia. Kita tak boleh. Sebab kita mana ada Tuhan hantar malaikat ni apa-apa. Itu beza kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, tinggal tengok belakang tu masalah. Banyak orang ucap insya-Allah yang tiada sampai makhluknya. Ini yang contoh kita ada. Insya-Allah tapi salah guna insya-Allah. Tak payah baca. Tengok bawah tu. Bab fi karahiyatil halal bi ghairillah. Iaitu bab yang datang pada menyatakan segala sumpah dengan lain daripada nama Allah. Tak boleh kita sumpah dengan lain daripada nama Allah ataupun sifat Allah, ataupun tak boleh. Orang Arab kan mereka biasa. Mulut dengan sumpah ni biasa. Kita pergi di haji tapi umrah kan. Ada satu kawan Arab kan, ataupun orang kita Melayu tapi dah duduk di sana daripada tak tahu zaman bila, anak-anak dia tu semua tak tahu cakap Melayu apa semua, kita pergi rumah dia jamu kita makan. Dan tengok, bila dia nak tahu kita makan, dia kata apa kita? Dia kata culture, budaya Arab. Dia hidang-hidang apa semua dengan mandi, dengan dia ayam kaki hidup lain keluar daripada pinggan apa semua dia bayangkan tidak. Kita dulu ingat talang. Orang yang hilang. Untuk mereka bila kita lama di Mekah Madinah. Kan tak jadi dari orang Melayu kita yang duduk di sana depan tu kawasan kalau di Mekah, kawasan Mimalah dan juga kawasan Hajiah. Kawasan Suci itu bagi sana itu orang Melayu. Mimalah dan Hajiah di tempat orang kita. Kita pilih dia seorang, kita main dia besar hati, dia berpeluang, dia kita kata salah, rupanya kita nak kena pelepas orang tu. Kita ingat juga lah, nanti masuk di tiga, kita panggil kawan lain, dia mana? Angkor ni. Bila dia hidang, dia kata apa? Dia kata, alaikallah wa alaikan nabi. Itu bahasa lepas. Ni orang Arab ni. Bila dia besar hati nak suruh kita makan, dah hidang, dia kata alaikallah wa alaikan nabi. Itu Allah. Alaikallah wa alaikan nabi. Nah, abang kata kalau kita di sini di Pulau Pinang ni apa ya? Bismillah, bismillah. Itu cara kita di sini nak suruh makan. Kalau belah perang tu, sila. Belah Pinang tu bismillah, bismillah. Belah Arab tu alaikallah wa alaikan nabi. Itu berubah ya. Kalau tak habis buka ya Allah. Aku mazak berjadi buat makan tak sedap ke aku mazak buka ya Allah. Ini sumpah. Baik. Boleh tak boleh kalau sumpah lain daripada itu dia buat alaikallah. Okey ya. Kalau dia sebut lain, cuba kita baca. Dia kata ketahuilah saudara, bermula sumpah dengan yang lain daripada nama Allah itu amatlah kuat berlaku di kalangan orang. Kebiasaan dia. Dan lainnya seperti katanya wahayat, dia sumpah lepas. Wahayat dia sumpah demi kehidupan kita, dia sumpah dengan hidup kita. Wahayat dia tak dengan itu sumpah dengan hidup, bukan dengan Allah. Satu. Ataupun dia kata wahayat aku, dia sumpah macam tu. Tentu pernah baca dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, cerita Nabi wafat. Berita wafat Nabi, orang diberitahu kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Pada itu Sayyidina Abu Bakar ada di rumah dia dekat dengan Masjid Quba. Abu Bakar ada rumah yang kita cerita dulu dekat dengan Babu Salam Masjid Nabawi, satu rumah. Ada satu rumah lagi dekat dengan Masjid Quba sebelah. Ada satu rumah sana. Hari Nabi wafat dia ada rumah. Bila orang beritahu dekat dia tak teriak, tak apa-apa, dia ambil baju, dia pakai, dia ambil pula, dia pergi rumah Nabi, di makam Nabi dalam rumah Aisyah. Bila sampai sahabat ramai, semua dia fokus tengok Abu Bakar ini orang paling kanan kepada Nabi.
Dia tak teriak walaupun dia dipanggil Rajulul Makkah, laki-laki yang kuat menangis, tapi berita Nabi wafat dia tak teriak. Dia sampai, dia turun pula, semua orang tengok dia berjalan, dia masuk yang tak Nabi sudah dibaringkan. Bila dia sampai, dia buka kain yang tutup wajah Nabi. Dia tengok wajah Nabi, dia kata apa? Bi abi anta wa ummi. Bi abi anta wa ummi. Aku tubui bapa aku dan mak aku dengan engkau, ya Rasulullah. Itu maksudnya. Maksudnya, ya Rasulullah, aku sanggup mati ayah, aku sanggup mati mak, tapi aku tak sanggup dengan berita mati. Bi abi anta wa ummi. Ini di antara sumpah-sumpah yang menjadi kebiasaan kebiasaan itu terbawa dalam saat yang mendalam tersebut mendalam, walaupun dia tahu nanti tak bagi sumpah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini cerita dia. So dia kata, Allah hayatu aku. Dia kata, aku sumpah dengan kehidupan bapa. Dan dia kata, wan Nabi. Dah ada sumpah Nabi. Wan Nabi, demi Nabi. Dia kata, bila dia kata apa dia kata, ada pun dia kata, wa hayatu sayyidina al-Husayn. Yang pentingnya Arabnya dia akan sumpah dengan benar yang dia kagum. Dia kagum apa? Dia akan sumpah dengan benar. Kalau dia kagum anak dia sumpah dengan nama anak dia. Tujuan dia apa? Dia nak bagi orang percaya apa dia akan katakan. Maka dia sebut benda dia sayang, benda dia kagum, benda dia hancur dia sebut. Ada yang sumpah dia kata wal Ka'bah. Dia sumpah dengan Ka'bah. Ini kebiasaan Arab dia. Maka bersumpah dengan lain daripada nama Allah atau sifat Allah, itu ditegak oleh syarak. Itu dia nak abang. Kerana ada berlaku ke akhir sahabat Nabi yang demikian itu, maka ditegak oleh Nabi. Sebagaimana hadis At-Tirmidzi kata dia Ali bin Umar, sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam Umar wa huwa yaqul wa abi. Ini cerita dia. Apa dia? Riwayat dari satu sahabat nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Anak Sayyidina Umar sendiri riwayat hadis ini. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar bapa dia Sayyidina Umar, padahal bersumpah Sayyidina Umar di dalam orang ramai. Kata dia ketika dia duduk di akhir tunggangannya, kata Umar wa abi demi bapa aku, demi bapa aku. Orang Arab saja dia buka bapa dia. Itu sebab ada syair Arab. Dan satu syair Arab dia sebut, dia kata laisal qadar man yaqul kana abi walakin al-qadar man yaqul ha abi an-sahar. Dia kata apa? Tidak dianggap satu orang itu gentleman. Laisal qadar, kata orang pemuda. Laisal qadar, tidak dianggap satu orang itu gentleman. An yaqul kana abi, kalau dia berkata aku. Walakin al-qadar, tapi yang gentleman itu apa dia? Mayyakul ahadana, orang yang berkata aku. Kita sendiri itu jangan betul ya dengan mama kita. Tak mahu kita sendiri itu kena teman. Orang Arab dia kira begitu. Maka dalam masyarakat dia apa? Masyarakat dia suka betul ya tepak. Sumpah pun buat hari, aku demi bapa aku. Umar al-Khattab satu hari itu ada kenderaan, dia kata dekat orang ramai, dia kata buat hari demi bapa aku. Apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam macam demikian itu, faqala ala inna Allah yanhaakum an tahlifu bi abaikum. Nabi sebuah perintah. Apa dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bahawasanya Allah Taala tegur dia akan sekalian kamu bersumpah dengan nama bapa-bapa kamu. Nabi tegur. Nabi kata, bukankah Allah Subhanahu wa taala larang bersumpah dengan nama bapa Allah? Tak boleh, kena sumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar, fa wallahi, sumpah nama Allah. Fa wallahi ma halaftu bihi ba'da dhalika zakiran wa la akhiran. Tunggu dia rekod menyebut kata Sayyidina Umar, demi Allah tiada aku bersumpah lagi dengan nama bapa aku selepas daripada kedua Nabi. Itu sahabat tadi kata. Nampak? Dia buat satu milik, satu benda galas. Nabi tegur dia pakai.
Dia tak ada nak cakap banyak, nak buat untuk ni, tak ada. Nabi kata, always right. Hak Nabi kata diri, mesti betul. Dan kata sendiri, ini hadis yang hasan dan sahih. Baik, masalah hikmah tegang bersumpah dengan lain daripada nama Allah itu apa? Kata ulama bahawasanya sumpah itu mengendaki, membesarkan yang disumpah dengan dia. Dan berbodoh yang sebenang-benang mempunyai kebesaran itu ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu aja tujuannya. Sumpah ni maksudnya apa? Benda yang kita sebut sebagai sumpah kita tu ialah benda paling besar. Siapa yang paling besar? Yang lebih besar daripada Allah. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka sumpah mestilah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan turun bawah kitab ni pakai turun bawah ada siapa ni. Masalah dia kata Tuhan bersumpah dengan makhluk di dalam Quran. Tapi Tuhan sendiri kadang-kadang dia sumpah sebut makhluk. Ini macam mana Allah? Kadang-kadang manusia kalau dia tahu ada dia Allah, Tuhan dia Allah, dia nak query apa? Allah nak query apa? Tapi nama kata manusia ni Tuhan boleh jelek. Bos pejabat dia jelek kan apa namanya? Kan? Dia pernah kena tangkap pangkatnya apa? Itu dia tunggu tengok bos main lambat. Bos pan memang dia tidak bos dia boleh buang daya main lambat. Yang bos dulu main lambat dia orang kita. Bos nak main lambat, tak nak main kebui, tak dia nak dipukul bola golf dah. Dia nak kebui bola golf tu makan dan dia punya suka dah. Dia bos, nama apa bos? Kita nak buat kerja, kita jadi buat itu, kita buat lah. Jawab cara kita ni dulu kan. Nak apa kata bos oleh Tuhan. Kan? Dengan Tuhan pun dia tanya, ya dia kata Allah. Dia kata kami nak boleh sumpah dengan lain daripada Allah. Allah sendiri dalam Quran itu sumpah dengan macam-macam ni dah bukan aku. Ini dia kata. Tuhan bersumpah dengan makhluk yang dalam Quran. Seperti mana firman-Nya, "Wat-tini waz-zaitun wat-turi." Tuhan sumpah dia dengan tin, buah tin, waz-zaitun dan buah zaitun. Wat-turi ini dan juga bukit Tursina. Ini macam mana Allah Tuhan mungkin sumpah dengan benda-benda ini sebab kita tak boleh. Dalam ayat ini Tuhan bersumpah wasyamsi wa duhaha. Tuhan bersumpah dengan matahari dan juga waktu duha. Allah bersumpah dengan benda ini. Dalam ayat ini Tuhan berkata wal qamari idza talaha. Tuhan bersumpah dengan qamar, bulan. Macam mana bulan? Dan lain-lain lagi. Maka betapa kita tertegah dan tidak boleh sedangkan Allah sendiri bersumpah dengan benda itu. Jawab dia kata yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada siapa boleh menghukum macam dia. Senang dia jawapan. Pasal apa? Pasal dia Allah. Pasal dia Tuhan. Bolehkah kita ikut ini Tuhan? Dia satu orang. Betul dia kata. Dia mengatakan saya. Dia kata dalam dunia di mana pun ada bukan. Apa senang saja nak apa kan? Tuhan pun tak boleh. Dia main dulu. Ada hal itu yang kata tak boleh. Tuhan pun tak boleh. Aman manusia sudah cakap Tuhan pun tak boleh. Saya tahu kata ada yang jangan boleh. Tak boleh. Dia cakap Tuhan tak boleh. Saya kata no, dia kata tengok dia kata Tuhan tak boleh. Dia kata pasal apa dia menangkan bahan ramai anak-anak saja. Kalau dia fikir begitu. Ni yang bahan ramai budak-budak saja, kaki tak ada, tangan tak ada, otak tak ada, apa mental tak ada. Ni itu macam mana dia panggil itu? Mak-mak mandi itu budak-budak ni tambah sejarah dia kata. Dia Tuhan pun tak boleh. Tuhan. Dia kita pun biar sama. Kalau dia kata maaf dia harus. Kalau dia kenapa dia kata kalau kita cuba nak bintang dengan akal, aku contoh dia. Banyak lagi kan? Banyak lagi. Kalau nak buat contoh, tak boleh fikir akal. Hati problem Tuhan. Ya. Kita ambil ayat semai. Kita ada wudu.
Tentu. Maka lu biar ayah sama yang lain tak tahu untuk nak betul. Tak tahu ini adalah mana. Biar ayah dari kamu pada ayah mana. Biar ayah sama yang itu betul buka betul tangan terus kata betul kaki. Tempat yang dibuat pakai tidak ada betul. Tuan-tuan tu banyak bijak berlalu. Ni tak kira pernah kita banyak bijak berlalu. Luka Allah di situ dah ada banyak ni luka dari mana boleh dapat jawapan? Pasal apa? Pasal agama ni dia bahagian dan ibadat dia ini ibadat memberi. Kita disuruh ambil diri kepada Allah. Kita tak boleh question Tuhan dalam berdoa. Kalau kita pasal tahu mana boleh ambil diri nak tanya Allah. Dia rakyat ada seperti ini boleh dimaklumkan. Kuat. You nak question Tuhan. Kuat. Kita jadi bapa adalah rumah anak kita tanya kita lebih kalau kita nak lebih kepada Allah. Kita dengan Tuhan kita kenapa? Kita apa dalam rumah bapa saja. Tak boleh. Anak kita tanya pelik ini kita datang di macam dia nak cakap. Kita kata syarat you. You cakap dengan tak tahu lah ni. You tanya anak kita, you cakap dengan tak tahu. Dia cakap dengan you. Dia kata you yang kata. Dah you dah air ni apa? You bapa air lah dia kata. You boleh kan cakap dengan bapa apa jadi? Kita marah anak kita. Kita sendiri hidup kata macam-macam. Apa ni? Adab kita dengan Allah. Bismillah. Biar dia ini. Kita tak boleh go beyond that ini. Tak boleh. So dia beritahu ini simple jawapan dia kata apa? Allah Subhanahu wa ta'ala itu tiada siapa boleh hukum dia. Maka barang apa hendak ditumpahkannya, maka ikut kehendaknya. Allah nak tumpah dengan apa pun kita tak boleh tanya. Allah kata apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sami'na wa ata'na. Kami dengar Tuhan tak dapat, kami tahan. That's all. Itu kita dengan Allah. Adabnya begitu. Yang kedua yang boleh dikatakan, ini tak mesti nama. Kalau Allah pun berkata yang tak mengaji Arab, tak faham. Tapi yang bagus. Dan yang kedua boleh dikatakan, dalam ayat Quran dari Wad-Tin, Wad-Zaitun itu, dia kata dihazahkan Allah. Iaitu, takdir ayat itu ialah warahmati. Demi Tuhan kepada pokok ini. Ada satu perkataan di depan tu warabbi, demi Tuhan hati kepada pokok ini. Warabbi zaitun, dan demi Tuhan kepada pokok zaitun. Itu dalam segi bahasa Arabnya. Dia kata i'rab itu boleh ditakdirkan. Ada satu mudhaf, benda yang ditandangkan kepada mudhaf ilaih, kepada yang ditandangkan pada nama. Yang ini tentu nak bahasa dulu bilang seolah-olah tuan-tuan biasa mengaji bahasa Arab. Sedap sikit hati saya ni bila doa abang benda ni kan. Doa ini doa namun dalam bahasa Arab. Baik. Ataupun alasan yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan barang yang dikehendakinya daripada makhluknya kerana menjagakan bagi kita akan kemuliaan. Dia sendiri nak jaga kemuliaan dia sebagai Tuhan Rabbul Alamin. Dia sumpah dengan nama-nama makhluk dia, tak sumpah dengan nama dia sendiri. Maka seperti matahari itu betapa besar faedah matahari kepada manusia yang tiada tersebutkan dia. Makhluk yang Allah beri jadi yang cukup besar. Baik masalah kita harus bersumpah dengan nama Allah dan sifatnya dan sebagainya. Itu di belakang kita kata malam sumpah dengan nama Allah. Kita sebut Ar-Rahman nama Allah, Ar-Rahim nama Allah boleh. Nak sumpah dengan nama Allah ataupun dengan sifat-sifat Allah semua boleh. Bawah kita tengok Nabil ada tegak sumpah dengan lain daripada nama Allah, iaitu satu lagi hadis riwayat At-Tirmizi kata Ali bin Umar anna Rasul sallallahu alaihi wasallam adraka Umar wa huwa fi rakbin wa huwa yahlif bi abi. Diriwayatkan dari satu sahabat Nabi nama dia Abdullah bin Umar bin Al-Khattab bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati Umar duduk atas kenderaan dan dia bersumpah dengan nama bapaknya. Kata Umar, demi bapakku, demi bapakku. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sumpah itu, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yanhaakum
an tahlifu bi abaikum liyahlifa halikum billah aw liyasbut. Sabda Nabi bahwasanya Allah cegah kamu bersumpah dengan bapa kamu. Hendaklah bersumpah oleh orang yang bersumpah itu dengan nama Allah ataupun diam saja. Nabi kata. Dan hadisnya hasan dan sahih. Wallahu a'lam. InsyaAllah tadi kita masuk tajuk At-Taghlid fil halal bi ghairillah, iaitu kerasnya larangan bersumpah dengan lain nama Allah. Larangan tak bagi kita bersumpah dengan lain daripada nama Allah ini adalah satu larangan yang keras. Tak boleh dilarang bersumpah. Kemudian dia akan tajuk iman yahlifu bil mashi wa la yastati' hadil kitabu. Dia bersumpah pelik-pelik. Dia sumpah kata, wallahi tahun depan aku nanti Mekah nak buat haji, aku nanti jalan kaki. Allah, ada juga kaum macam ni. Dia bersumpah. Tapi kalau dia sumpah di sana boleh dapat tenang lagi. Ada sahabat-sahabat kita ni, dia tu baca apa nama bab haji daripada hadis-hadis. Dia tengok Nabi buat haji start pada hari 8. Kan kita kalau pergi buat haji, tabung haji hari 9 kan. Hari 8 tu teman-teman yang buat semua kira bertolak di ke Arafah 9 lah. Daripada tengah hari waktu zuhur tu masuk waktu wukuf atau start haji. Dia tu baca dalam kitab hadis ni, Nabi dah hari 8. Nabi hari 8 dah 3 Mina. Nabi start di situ. Hari 8 itu dipanggil hari Tarwiyah. Tarwiyah ni dia berkata nama arwah maksudnya orang minum dan hilang dahaga. Arwah Tarwiyah hari 8 dipanggil hari Tarwiyah. Ambil tempatnya undang-undang yang nak digunakan untuk ibadah haji ini diberi minum pada hari itu, pada hari 8 tu. Maka hari 8 tu dipanggil hari Tarwiyah, hari untuk minum dan berlemah. Al-Baik itu dia start haji bermula di Arafah. Jadi bila dia tengok ni, dia mula berkata, Nabi kira 8 hari bulan dah tidak seminggu. Dia kata, saya pergi buat haji 2 kali dah, tapi itu buat lagu cara biasa. Kali ini Nabi dia nak buat begitu sunnah. Dia main ni dong. Dia nak buat begitu sunnah. Hari 8 dia nak pergi dah di Mina. Lepas itu daripada Mina dia nak pergi kaki, nak pergi ke Arafah. Daripada Arafah tu dah dia dapat dah wukuf di Arafah apa semua, dia nak berjalan kaki. Dia tak mau ikut ni hak orang atok ni semua. Dia nak jalan kaki daripada Mina dan daripada Arafah nak naik ke Muzdalifah. Kemudian Muzdalifah dia nak tunggu sampai macam hari tunggu time baru nak tolong daripada Muzdalifah ke Mina. Dia nak buat exactly macam hadis Nabi buat tu. Maka dia bersumpah. Dia kata, wallahi haji aku kali ni aku nanti pun exactly macam mana haji Nabi. Aku tak mau ikut baik bawa buat ikut kaki dia lah. Anak dewa undang semua dapat dia hajar dia kan undang dia bagi-bagi orang kata itu masalah dah. Jadi dia kena pergi kaki lah. Kan dah di tidur samsiong tidur tauhid dengan Arab lah. Saya bagi undang mereka tu jatuh macam dia naik daripada Arafah dah naik Muzdalifah. Tengok-tengok dia bagi puan dan kandang sampai undang dia kena kan. Jadi dia berjalan kaki supaya tak ada apa kacau dia. Dia sumpah nak buat boleh tak boleh? Boleh kalau sekiranya mampu. Kalau sekiranya mampu dari semua hilang, mampu dari pergerakan, mampu jalan, apa. Kalau dia mampu. Kalau dia tak mampu, dia gagah juga sampai masuk hospital, sampai hari tak boleh nak buat umrah, dia tak disuruh. Boleh juga. Tapi kalau dari Malaysia ni, tadi dia akan datang ni, fi man yahli fil majlis wa la yastati'. Daripada Malaysia dia dah, wallahi aku nak haji yang jalan kaki daripada Malaysia ni. Dia bertolak daripada seluruh bola-bola. Punya dunia Kemboja dan Vietnam dan apa-apa semua tak boleh dia karena orang nak membuka apa orang hati semua berkata dia pun sampai juga dulu tahun depan pula tadi. Jadi kes macam ni tak disuruh. Hari ni tajuk yang akan datang. Pada kan berlaku pada zaman Nabi kes macam ni. Nah insyaAllah bila datang kita tengok pula ada satu sahabat Quraisy.
sahabat Quraisy. Nabi tengah berkhutbah dalam masjid. Nampak luar satu orang duduk berdiri di tengah panas. Duduk berdiri di tengah panas ini. Sampai ganggu Nabi khutbah ni. Nabi tanya, ni syekh mana ni? Ni syekh mana ni? Orang semua tu dah berzina. Yang dia ada di tengah panas ini. Duduk berdiri dengan sahabat abang dia ini, ya Rasulullah, nama dia Abu Israel. Abu Israel. Apa hal dengan Abu Israel ini? InsyaAllah bulan depan kita. Dia nak mati tadi. Apa hal dengan Abu Israel ni? Awak yang nama mungkin jadi Abu Israel ni, bulan depan kita beritahu dia. Nah, insyaAllah. Jadi kita sambung dengan tafsir kafarah dan suratul Asr. اللهم صل على محمد في الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا اصحاب سيدنا رسول الله اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.